Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifdzal Qur'ani wal amali bih warzuqni min ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa kamu, dan supaya kamu mengagungkan, membesarkan, bertakbir dengan nama Allah di atas apa yang Allah Ta'ala telah memberi petunjuk kepada kamu, dan tujuannya supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan. Walaupun kita masuk kepada fasa yang mana fasa yang ketiga, yang telah dijelaskan kepada kita dalam satu riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, yang menyatakan satu riwayat, awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, kasih sayang Allah, dan pertengahannya maghfirah, keampunan, dan penghujungnya bebas, yakni merdeka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita melalui fasa rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita masuk Ramadan, pertengahannya maghfirah, keampunan, penghujungnya mudah-mudahan kita ada target kita untuk supaya kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berpuasa Ramadan dalam keadaan iman, percaya balasan Allah, percaya ni kewajiban Allah, dan juga pengharapan, mengharap redha Allah, mengharap pahala Allah, maka dengan puasa itu diampunkan baginya dosa yang terdahulu. Diapakan dosa yang terdahulu? Mudah-mudahan termasuk apa yang disebut menjadi golongan yang bebas, merdeka daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masuk fasa yang seterusnya, selepas fasa rahmat, fasa maghfirah, fasa itqun minan nar, fasa yang penghujung ini, yang mana fasa yang disebut mengejar 10 malam yang akhir. Dalam kita mengutamakan ibadah 10 malam yang akhir atas tujuan untuk kita mengejar, mencari Lailatul Qadar, yang mana disebut dalam riwayat terkandung dalam 10 malam yang akhir
Dalam riwayat juga menyatakan terkandung padanya di malam-malam yang ganjil. Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Wallahu taala a'lam. Walaupun begitu, namun bukan sekadar kita mencari Lailatul Qadar itu. Ada kata orang yang dia pilih 21, dia kata 21 dia cukup. Pilih 23 dia cukup. Pilih 25 dia cukup. Pilih 27 dia cukup. Pilih 29 dia cukup. Kalau dia pilih mengikut malam-malam ganjil, dia rasa itu. Namun sebenarnya menggandakan ibadah, bersungguh-sungguh ibadah pada 10 malam akhir sebenarnya termasuk dalam sunnah baginda SAW. Itu lebih utama. Kita beribadat, kita ikut sunnah Nabi SAW, sebagaimana menurut Sayyidatina Aisyah, apabila baginda SAW tiba 10 malam akhir, baginda SAW melipat ganda keamalan ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-lail, idza dakhala al-ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila masuk tiba 10 malam yang akhir, ahyal laila, ahyal laila, baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam dengan ibadah. Menghidupkan malam dengan ibadah. Hidupkan malam dengan ibadah. Juga dalam hadis muttafaqun alaihi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan Ramadan, ada riwayat juga menyebut man qama lailatul qadr, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Ramadan, wa ayqadha, menghidupkan malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa baginya, dosa terdahulu. Menghidupkan itu bukan sekadar dirinya, wa ayqadha ahlahu, turut mengejutkan keluarganya sekali. Dia ajak keluarganya sekali, menganjurkan kepada keluarganya sekali. Wajadda, dan Nabi SAW gigih, bersungguh, bersemangat. Wasyaddal mi'zar, dan baginda SAW mengetatkan kainnya, mengikat ketat kainnya. Apa yang dimaksud oleh Sayyidatina Aisyah, baginda SAW mengetatkan kainnya? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dua makna. Kiasan dari mengikat kain, mengetatkan kain. Pertama, baginda SAW menjauhkan diri dari menggauli isteri baginda SAW, dari berjima' dengan baginda, dengan isteri baginda SAW. Elak diri begitu, jauh diri begitu. Di mana walaupun berjima' di malam hari, ukur harus, tak ada masalah. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam bila 10 malam akhir, baginda SAW menjauhi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam kerana nak fokus 10 malam akhir itu. Baginda menumpukan amal ibadah, mengasingkan diri baginda dari katil tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, di mana Al-Imam Al-Khattabi menyebut mengikat kain, mengikat kain, di mana dengan maksud fokus baginda ibadah, bersungguh-sungguh ibadah. Ibarat bahasa kita orang Melayu, seng-seng lengan. Kita seng-seng lengan nak buat kerja. Macam tu juga kita bersungguh fokus untuk
melaksanakan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada masa yang sama, bagaimana Nabi SAW menghidupkan Ramadan itu. Sayyiduna Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW meningkatkan amalan baginda di malam-malam Ramadan. Nabi solat di malam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran dalam satu rakaat. Satu rakaat 3 surah yang menelan hampir 5 juzuk dibaca. Baginda SAW khusyuknya tenggelam dalam keseronokan mendirikan malam-malam Ramadan ni. Bahkan Sayyiduna Umar dikatakan melantik Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu untuk menjadi imam tarawih bagi kaum muslimin. Setiap mereka membaca surah lebih dari 100 ayat pada setiap rakaat, sehingga ada di kalangan makmum yang mula bertongkat kerana lamanya solat tersebut. Ini disebut dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ini kelebihan yang boleh kita katakan mengambil sunnah 10 malam akhir. Bukan sekadar kita mengejar untuk Lailatul Qadar tu, malam-malam ganjil, tapi kita mengikut sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima. Bahkan malam-malam itu yang kita laksanakan amal bukan sekadar baca Quran saja, bukan sekadar solat saja, berdoa, berzikir, berwirid, macam-macam amal. Bahkan bersedekah pada malam itu. Malam kita bersedekah. Sedekah apa 10 malam akhir kalau kena Lailatul Qadar, masya-Allah, tabarakallah. 1000 bulan lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari apa? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan tempoh yang sangat lama. Bahkan lebih dari 83 tahun 4 bulan itu, lebih lagi. Lebih baik daripada itu. Maka kalau sedekah jatuh pada malam itu, masya-Allah, sedekahnya ibarat 83 tahun 4 bulan. Lebih dari 83 tahun 4 bulan. Ini kelebihan. Mengambil kelebihan. Bahkan sedekah di bulan Ramadan, kata Nabi ada riwayat Tirmizi, sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling baik sedekah di dalam bulan Ramadan. Maka kesan daripada Ramadan mudah-mudahan kita diampunkan, jadi golongan bebas dari api neraka Allah, dan sentiasa mendapat rahmat Allah Ta'ala. Sentiasa dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam mengatakan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yuqbal lah ab'ada Allah kul amin. Jibril kata, barang siapa memperoleh Ramadan, masuk bulan Ramadan, dapat Ramadan, kita masuk lagi dalam bulan Ramadan, masya-Allah, falam yughfar lah, namun tak diampunkan Allah. Duduk dalam Ramadan sama perangai juga, sama buat dosa juga, tak berubah juga, sikap tak berubah kalau ada Ramadan. Bahkan habis Ramadan, kesan Ramadan tak ada, apa ada Allah, jauh daripada rahmat kasih sayang Allah. Kul amin, sebut amin. Nabi Jibril kata ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda amin. Nabi jawab amin, terimalah, kabulkanlah ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita minta jauh daripada orang yang jauh daripada kurniaan dan rahmat Allah. Bahkan Ramadan itu kurniaan dan rahmat Allah. 10 malam akhir kurniaan.
Kurniaan dan rahmat Allah. Lailatul Qadar kurniaan dan rahmat Allah. Tapi bukan kita semata-mata menyembah Ramadan, kena betul juga. Bukan semata-mata menyembah Lailatul Qadar, tapi mengambil kelebihan-kelebihan itu. Tugas kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Banyakkan bersujud di malam Ramadan. Banyakkan bersujud. Dengan sujud itu waktu masa yang kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk, minta dimatikan husnul khatimah, minta dimudahkan segala urusan. Macam-macam boleh kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dengan kesan tarbiyah Ramadan ni, kesannya setelah bulan Ramadan. Kesan bulan Ramadan ni setelah bulan Ramadan itu kesannya. Nak tengok Ramadan kita ni baik tak baik, tengok lepas Ramadan. Lepas Ramadan apa? 1 Syawal. Masuk hari raya. Hari raya bila? Mula malam, masuk waktu maghrib, start raya dah. Bila dah pasti kita dah boleh beraya, malam itu dah boleh kita banyakkan takbir raya. Dan malam raya itu sendiri, memang dalam kita hujung 10 malam akhir ni, kita persiapan raya. Itu persiapan raya, memanglah persiapan raya. Maksudnya juga persiapan kita beraya, yang benar-benar raya kita atas tujuannya adalah untuk kita mencapai kembali kita kepada fitrah yang suci, yang bersih. Ibarat bayi yang baru lahir yang tak ada dosa. Kalau kita rasa sentiasa berdosa, maksudnya kesan daripada itu ada pada diri kita. Kelebihan malam raya ada kelebihan. 10 malam akhir ada kelebihan tersendiri. Malam raya kita masuk raya saja. Disebut dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um karangan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama dan mazhab kita, pengasas mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i, kitab Al-Um. Kitab Al-Um ni popular lah kitab ni. Tapi ada masyarakat kita dia belajar kitab ni saja tak boleh. Dia baca kitab ni saja, terjemah kitab ni saja. Semua qaul mazhab Syafi'i dia kata ada dalam kitab ni. Kena faham kitab ni, Al-Um ni, walau kitab Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i adalah pengasas mazhab Asy-Syafi'i. Bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i sendiri. Ini kena faham. Tak boleh belajar kitab Al-Um aja, lepas tu kita buat keputusan. Baca kitab Al-Um, mazhab Syafi'i kata gini, mazhab Syafi'i kata gini, kitab Al-Um aja. Tak betul macam tu. Dia kitab ni dia ada, kitab fiqh ni dia ada tahap dia. Dalam mazhab Syafi'i ada peringkat awal, peringkat pertengahan, peringkat. Al-Um ni semua peringkat tinggi tu. Ada banyak kalam-kalam munfarid, kalam perseorangan Imam Asy-Syafi'i saja. Ini kita kena faham. So, ada satu riwayat yang menarik dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um yang mengatakan, wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsin layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitr wa awwal lailatin min rajab wa lailatin nisfi min sya'ban. Kata Imam Asy-Syafi'i, telah sampai kepada kami disebut bahawasanya doa yang diperkenan, doa yang mustajab, ada 5 malam doa yang mustajab. Pada malam Jumaat, pada malam Jumaat, malam Jumaat tiap minggu kita dapat. Pada malam Al-Adha, hari raya Aidul Adha, mula malam, raya ni mula malam. Dalam Islam mula malam, lepas maghrib mula malam. Puasa macam tu, Ramadan mula start malam dia dalam Islam. Kemudian walailatul fitr, malam raya Idul Fitri. Ini doa dia mustajab. Wa awwali lailatin min Rajab, awal dari malam bulan Rajab.
wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka kita mengambil kelebihan bila masuk malam raya, banyakkan kita berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan 10 malam akhir ni banyak teruskan ibadat, gandakan. Nabi sampai maksud kata Sayyidatina Aisyah mengikat kain. Kalau ikut lafaz zahir hadis, ikat kain, ikat betul. Pakai seluar, pakai tali pinggang, pakai kain, ikat betul. Tumpukan, fokus betul. Ini dia. Maka bila kita nak menyambut raya, persiapan ilmu kita menyambut raya kena tahu. Ni masyarakat kita nak tahu betul tak betul Ramadan dia kesan daripada dia masa raya. Masa raya dia ikut nafsu dia. Ini tak betul. Raya ni memang disuruh gembira, tapi gembira atas dasar supaya kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah beri petunjuk. Dengan itu menunjukkan kesyukuran kita, kesyukuran dengan kita bertakbir kepada Allah Taala. Amal raya dengan betul dalam Islam. Mesti tahu ilmu berkait berhubung tentang raya itu. Di mana bila raya start malam raya, kita dah, kalau raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, start malam itu kita boleh bertakbir raya, sama ada takbir muqayyad, takbir lepas solat, dan juga takbir mursal, takbir yang tak kira selain daripada lepas solat tu. Bahkan kalau lepas solat kita takbir raya, ada orang solat sunat, kita tak perlu perlahan takbir raya kita. Kita menunjukkan, dia suruh itu dituntut, takbir raya itu sangat dituntut, digalakkan, biar bergema, semua tempat bergema, di pasar-pasar, di tempat di mana saja, wanita yang memasak, menyiapkan, bertakbir raya pada malam itu. Kerapkan berapa banyak, beribu-ribu, beratus ribu kali kita takbir raya. Jangan berhenti-berhenti, ambil peluang. Ambil bunga api pun takbir raya. Jangan putus-putus, banyakkan takbir raya. Ini dia. Sama ada yang suci, yang haid, semua sekali. Bahkan bila di hari raya nak pergi solat raya, semua sekali, semua tak kira. Yang sihat, yang sakit, yang suci, yang dalam keadaan haid, nifas, dibawa. Atau kalau wanita dalam keadaan yang haid sekalipun. Kalau pantang, yang dalam keadaan pantang, kalau dia mudarat diri dia tak payah. Tapi kalau mampu, sekarang ni boleh naik duduk dalam kereta pasal aircon. Kalau sampai tahap macam tu, tak apa. Disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitri wal adha an nukhrijal awatiqa wal uyyad wa dhawatil khudur walakinnal uyyad ya'tazilna salat wa yashhadna al khair wa da'watal muslimin. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, suruh kami di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, supaya kami mengeluarkan awatik, gadis-gadis, maknanya perempuan-perempuan yang bujang, gadis-gadis yang pemalu, wal huyab, dan wanita-wanita yang dalam keadaan haid, wa zawatil khudur, perempuan-perempuan yang bertutup muka, yang tutup muka, yang dibalik birai. Walakinnal uyad ya'tazilna solat, akan tapi yang dalam keadaan haid jauhkan solat. Dia tak boleh solat, dia tak boleh masuk. Kalau dalam masjid bukan tanah lapang, dia tak boleh masuk masjid, tapi dia boleh duduk di pekarangan masjid, luar masjid. Kena turut hadir, turut sama. Wa yashhadnal khair
Dan mereka boleh mendengar kebaikan, khutbah, nasihat-nasihat, bertakbir sebagainya, wa da'watal muslimin, dan panggilan kaum muslimin. Ini dia. Bukan ada sibuk langsir pasang lagi ke tak duduk rumah. Kena turut sama ni, beraya. Itu tujuan beraya. Bertakbir raya dengan semangat bergema. Yalah, walau takbir raya kita sedih aja kalau tengok dalam drama-drama TV. Cerita Melayu pun bila raya mati, bila raya mati ending. Suruh sedih aja, tak jadi apa. Suruh gembira raya, Allah suruh gembira. Sebab kita telah menjalani madrasah Ramadan. Sama ada kejayaan itu tahap macam mana, macam itu hal yang lain. Kena merasa gembira. Bahkan pergi solat hari raya. Bila solat raya ni, dia kalau tengah solat raya ni, dia tak ada azan, dia tak ada iqamah. Azan panggil orang solat, iqamah untuk mengajak orang mendirikan solat. Itu maksud iqamah. Azan ni panggil orang solat, orang kat rumah panggil. Iqamah nak beritahu nak dirikan solat. Tu Bilal bila dia saf, dia yang memulakan. Dia qomat, orang turut solat. Tapi berkait dengan hari raya disebut dalam riwayat Imam Muslim. An Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghairu marratin wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku telah menghadiri solat 2 hari raya beserta Nabi SAW, bukan sekali 2 kali, dengan tidak menyerukan azan dan tidak pula iqamah. Tak ada azan, tak ada iqamah, tak ada. Panggil tu cara macam mana? Takbir raya tu panggil. Kat masjid bergema takbir raya. Oh, dah dengar takbir raya, bercepat-cepat, bersiap awal. Untuk persiapan kita nak mengerjakan solat. Takbir raya itulah panggil kita semua. Itu dia. Bergema raya, berbau raya. Itu lagu raya umat Islam, lagu paling utama takbir raya. Disebut dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i an Az-Zuhri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru fil 'aidaini al-mu'adzin fayaqulu shalah jami'ah, as-salatu jami'ah. Dari Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muazzin Bilal pada 2 hari raya, raya Idul Fitri, Idul Adha. Maka ia mengatakan as-salatu jami'ah, artinya marilah solat bersama-sama. Yang dia ajar as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, kita nak dirikan solat raya, imam pun takbiratul ihram, Allahu akbar. Kalau hari raya Idul Fitri, untuk apa kita panggil takbir muqayyad, selepas solat waktu itu sudah habislah. Sudah habis kalau raya Idul Fitri. Takbir muqayyad dan juga takbir mursal. Takbir mursal untuk solat untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun takbir muqayyad untuk Idul Fitri saja, habisnya masuk takbiratul ihram. Adapun Idul Adha, takbir muqayyad dia lepas khutbah, boleh lagi sampai 13 hari tasyrik. Lepas solat. Mursal, kedua-duanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, waktunya adalah start maghrib sampai imam takbiratul ihram. Itu waktu sebanyak-banyak kita boleh takbir raya. Boleh menggemakan takbir raya. Dan untuk mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut ijma' para sahabat juga, di mana khutbah, di mana solat hari raya dilaksanakan dahulu, barulah khutbah raya. Itu kita jelaslah.
Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal 'aid rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan solat hari raya 2 rakaat yang tidak ia solat sebelum dan tidak sesudah. Maknanya tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah, tak ada. Macam mana pula kalau yang dimaksud ini juga berkait dengan solat di tengah padang. Tengah padang kita datang, kalau solat di tanah lapang lah. Kalau kita kena ada permit kebenaran majlis sebagainya lah. Tengah padang, kalau solat tengah padang, tak adalah kita nak solat tahiyatul masjid. Tapi oleh kerana kita solat raya ni lazimnya di masjid. Di masjid, maka boleh kita datang solat sunat tahiyatul masjid secara ringkas. Kemudian turut sama kita takbir raya selagi mana imam belum takbiratul ihram solat hari raya. Maka tak perlu kita tidak perlu kita solat sebelumnya bagi di tanah lapang, itu maksudnya. Tapi kalau masjid, tetaplah kita tahiyatul masjid tu buat juga, tapi secara ringkas. Jangan lama-lama sangat, sebab nak kejar kita takbir raya, banyakkan takbir raya. Dan sunat-sunat pada solat hari raya, pertama, supaya solat itu dikerjakan secara berjemaah kerana mengikut perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Adapun mereka yang duduk di barat, negara yang orang kafir, orang bukan Islam, non-Muslim, dia kerja, dia seorang orang Islam, maka dia boleh solat hari raya seorang dia. Ini boleh. Dia raya juga, jangan dia tak raya, dia solat raya seorang dia. Sebab tak ada kemampuan dia. Tapi kita ni jangan pula solat sendiri, solat berjemaah itu dia. Yang kedua, supaya takbir seseorang 7 kali rakaat pertama sesudah doa iftitah. Ini ingat, itu orang terutama imam lah, jangan tak baca doa iftitah. Kenapa dia gopoh sangat? Bila lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah dulu. Baca doa iftitah. Sama ada baca pendek, baca panjang, baca doa iftitah. Kemudian lepas habis doa iftitah, barulah dia memulakan takbir sebanyak 7 kali. 7 kali itu dia takbir, diselangi, menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i, disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu akbar, maksud kita lepas takbiratul ihram baca doa iftitah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu akbar yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai yang kelima, Allahu akbar yang kelima, dah tak perlu sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tak perlu. Yang kelima tu terus masuk surah Al-Fatihah. Masuk surah Al-Fatihah, jangan lupa al-isti'adzah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca surah Al-Fatihah, baru imam baca surah Al-Fatihah. Kemudian disunatkan baca surah hal ataka alal insan. Surah Al-Insan. Rakaat kedua surah Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la. Rakaat kedua 5 kali saja. Lepas kita bangun daripada takbir kita bangun tu, Allahu Akbar, takbir kita bangun tu, baru kita mulakan 5 kali dengan tenang-tenang, jangan kalang kabut sangat, tenang-tenang, Allahu Akbar diselangi itu. Masuk takbir yang kelima. Saya silap tadi, rakaat pertama masuk takbir ke-7. Takbir ke-7, lepas takbir ke-7 tak perlu kita baca subhanallah, terus baca Fatihah. Rakaat yang kedua 5 kali, masuk yang akhir kelima,
Allahu Akbar takbiran kelima, tak payah lagi subhanallah, terus masuk Fatihah dan disunatkan baca surah Al-A'la. Ini dia. Dan juga disunatkan kita kepada kita dengan khutbah. Ketika khatib berkhutbah, maka disunatkan kita semua mendengar khutbah. Sunat muakkad. Sembahyang raya ni sunat dituntut. Sunat muakkad. Khutbah pun begitu. Dengar khutbah. Khutbah macam biasalah, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Kemudian kita perlu ingat, sebelum kita nak pergi solat raya, disunatkan mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya tu macam kita mandi sunat nak pergi solat Jumaat. Baca takbir masa perjalanan, pakai pakaian yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Ikut budaya kita lah, baju Melayu orang kita. Baju cantik, baju bagus. Dan riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim an Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu an nudahhiya bismani ma najidu. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, kami telah diperintah oleh Rasulullah SAW di dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, supaya kami memakai pakaian yang sebaik-baik yang kami perolehi, dan supaya kami berwangi-wangian dengan aruman yang baik yang kami peroleh, dan supaya kami berkorban dengan binatang yang gemuk, yang sehat yang kami perolehi. Kesembilan, waktu kembali jalan melalui jalan yang sudah dilalui ketika akan pergi ke tempat, waktu jalan yang lain, jalan yang tak sama, pergi dan balik, itu maksud. Jalan yang tak sama, pergi dan balik. Riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW anna Rasulullah SAW akhadha yaumal aidi fi tariqin thumma raja'a fi tariqin ukhra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hari raya mengambil jalan keluar, yakni pergi berhari raya di suatu jalan, kemudian balik jalan yang lain. Kita pergi jalan biasa, jalan yang cepatlah, cepat sampai. Balik pusing jauh sikit pun tak apa, pergi lalu jalan lain, disunatkan begitu. Kemudian makan sebelum pergi pada hari raya Idul Fitri. Sebelum nak pergi solat, kumpul keluarga, makan dulu. Disunatkan makan dulu. Kalau hari raya Idul Adha, lepas solat subuh jangan makan. Lepas balik sembahyang raya baru makan, dan disunatkan makan binatang, makan binatang korban. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Kana Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahr la ya'kulu hatta yarji'a fayakulu min nasikatihi. Nabi SAW keluar hari raya Idul Fitri hingga baginda makan terlebih dahulu, dan pada hari raya korban tidaklah makan sebelum kembali solat, lalu dimakannya daging korbannya. Maka hari raya Idul Fitri makan dulu, disunatkan makan dulu. Kemudian takbir hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan disunatkan ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasalah dengan lagu dia lah.
Melayu ni dia lagu dia sedih sikit lah. Tapi sedih tanda gembira tak apa. Sedih tanda gembira tak apa. Jangan sedih aja. Walaupun iyalah kadang kita beraya ni dia ajar kita bersalam-salaman, memberi salam dalam Islam. Mengucapkan taqabbalallahu minka bagi laki-laki kepada lelaki, ucapan kepada lelaki, dan perempuan taqabbalallahu minki bagi ucapan kepada perempuan. Kalau ramai taqabbalallahu minkum. Jawabnya taqabbalallahu minna wa minkum kalau ramai. Ataupun jawabnya taqabbalallahu minka, taqabbalallahu minni wa minka. Itu belajar bahasa Arab. Kalau ramai taqabbalallahu minna wa minkum macam senang. Kita ucapan raya ataupun kita ucap selamat hari raya, ma'azil batin. Kalau orang Arab kullu am wa antum bi khair, macam-macam ni ucapan-ucapan raya. Dan bila beraya kita biasalah dianjurkan kita ziarah, menziarahi. Bila ziarah rumah orang tu, jangan pula ziarah rumah orang pergi tengok buat pemeriksaan sofa baru ni, langsir baru ni dia tengok. Kalau macam saudara rapat tu lain lah kan, kita nak bergurau, nak apa, cantik kerusi, kita bergurau tu tak ada masalah lah. Tapi jangan ada ghillan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jangan ya Allah, jangan kau jadikan hati kami iri hati sesama kami. Jangan jadikan iri hati sama umat Islam. Bahkan bersifat positif, berkasih sayang, kasih mesra, meningkatkan ukhuwah Islam di kalangan umat Islam, di mana kesan daripada Ramadan menjadi tarbiyah yang terbaik kepada kita. Moga kita berjumpa Ramadan yang akan datang lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rasanya belum terlambat untuk saya ucap selamat hari raya, maaf zahir batin. Taqabbalallahu minkum. Sama-sama kita berdoa dalam bulan, kita masih dalam bulan Ramadan, bagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, orang yang di antara doa yang tak Allah tolak, doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghanina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka lisanan latiban bi dzikrika wa qalban maf'uman bi syukrika wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bika hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an ahlina wa 'anil muslimin wa 'an dzurriyyatina bi rahmatika ya karim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik
فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدئها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومثل الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf banyak nanti beritahu Ustaz besar.